berita Al-Hijrah 1 Safar 8 September, lelaki amuk atas kereta polis. Juga demi wang keluarga hidup dikata mati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Adi Akmal Syahrum. Tabung Haji TH catat jumlah pendapatan sebanyak 1.52 bilion ringgit pada separuh pertama berakhir 30 Jun 2021 berbanding 1.55 bilion ringgit untuk tempoh yang sama pada 2020. Merosot 1%, namun pencapaian itu mencerminkan ketahanan TH menangani kelembapan ekonomi dan perniagaan yang sukar pada masa kini. Sebahagian besar pendapatan TH diperoleh daripada pelaburan pendapatan tetap yang menyumbang sebanyak 942.6 juta ringgit dalam tempoh itu yang merangkumi 62% daripada jumlah pendapatan kasarnya. Pelaburan saham menyumbang 219.9 juta ringgit untuk tempoh dikaji mencatatkan peningkatan berbanding 184.2 juta ringgit pada tempoh yang sama pada tahun lalu. Pelaburan equity menyumbang 14% daripada jumlah keseluruhan pendapatan, manakala pelaburan harta tanah memperoleh pendapatan sebanyak 174.7 juta ringgit, diikuti pelaburan pasaran wang dengan pendapatan 161.8 juta ringgit. Setelah mengambil kira perbelanjaan serta peruntukan zakat, TH mencatatkan keuntungan bersih sebanyak 1.22 bilion ringgit dalam tempoh 6 bulan berakhir 30 Jun 2021, susut 2% berbanding 1.25 bilion ringgit dalam tempoh yang sama 2020. Antara faktor yang menyebabkan penurunan keuntungan adalah dari pelaburan hartanah berikutan keadaan pasar mencabar kerana pandemik di seluruh dunia. Kedudukan kewangan TH terus kekal kukuh dengan aset berjumlah 85.92 bilion ringgit melebihi liability berjumlah 83.73 bilion ringgit pada 30 Jun 2021. Jumlah kos operasi juga hampir sama dengan kos tahun lalu, hasil langkah pengurusan berhemah walaupun di dalam keadaan ekonomi yang mencabar. TH sentiasa mengambil langkah untuk mengoptimumkan perbelanjaan bagi memastikan pengurusan kos yang cekap. Pada 30 Jun 2021, jumlah pendeposit di TH berjumlah 81.14 bilion ringgit, tertinggi sejak penubuhannya 58 tahun lalu. TH mempunyai 8.3 juta pendeposit pada 30 Jun 2021. Seorang warga emas ditahan pagi tadi selepas bertindak agresif dengan berdiri di atas kereta peronda polis MPV sambil menghayun sabit di hadapan Balai Polis Gopeng. Ketua Polis Perak, Datuk Mayor Farid Al-Atrash Wahid berkata, sebelum kejadian suspek berusia 61 tahun itu telah mengamuk dan merampas motosikal orang awam di kawasan Pasar Awam Lumba Kuda. Menurut Datuk Mayor Farid Al-Atrash, suspek kemudian masuk ke kawasan Balai Polis Gopeng, menaiki sebuah motosikal dengan membawa parang serta sabit dan bertindak melibas senjata tersebut di hadapan pintu masuk pejabat pertanyaan balai. Anggota bertugas cuba menenangkan suspek dan menghubungi bantuan, namun lelaki terbabit bertindak keluar dari kawasan balai tetapi berjaya disekat di hadapan Balai Polis. Polis turut meletakkan sebuah MPV di tengah jalan untuk menghalang orang awam melalui kawasan itu. Namun katanya suspek bertindak memanjat bumbung MPV terbabit dan melibas parang serta sabit yang dibawa bagi mengelakkan ditahan polis. Pasukan bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat Gopeng terpaksa memancutkan air. Suspek yang jatuh ke jalan akhirnya berjaya ditahan kira-kira pukul 8.30 pagi. Turut dirampas sabit panjang, parang, sebuah motosikal dan 4 kunci. Hasil ujian air kencing mendapati suspek positif metamfetamin dan heroin. Semakan juga mendapati suspek berusia 61 tahun itu turut mempunyai 6 rekod lampau bagi kesalahan jenayah dan narkotik. Kes disiasat di bawah Seksyen 427 Kanun Keseksaan, Seksyen 90 Akta Polis 1967, Seksyen 6 Fasal 1 Akta Bahan Kakisan dan Letupan dan Senjata Berbahaya 1958,
serta Seksyen 15 Fasal 1 Kurungan A ADB 1952. Pagi tadi tular video seorang lelaki bertindak agresif dengan berdiri di atas kereta peronda polis sambil menghayun sabit. Tindakan lelaki tidak berbaju dan hanya berseluar jeans itu dirakam orang awam di sekitar lokasi kejadian dan tular di laman sosial. Video berdurasi 43 saat itu memaparkan lelaki terbabit berdiri di atas bumbung kereta peronda polis sambil menjerit dan menghayun galah terbabit. Menerusi video tersebut, beberapa anggota bomba dilihat membuat semburan air ke arah lelaki itu yang menyebabkan dia turun dari kenderaan sebelum berlaku pergelutan dan suspek akhirnya ditangkap. Di Kedah pula, 2 lelaki ditahan selepas mencetuskan pergaduhan di kawasan tempat letak kereta Pusat Pemberian Vaksin PPV Universiti Islam Antarabangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Baling. Ketua Polis Negeri Datuk Kamrul Zaman Mamat berkata, dalam kejadian 11.45 pagi itu, sebuah kereta dinaiki 2 lelaki tersebut membuat aksi drift di kawasan tempat letak kereta sehingga mengganggu dan mendatangkan bahaya kepada orang awam yang hadir untuk menerima vaksin. Ekoran itu berlaku pergelutan di antara kedua-dua suspek dengan orang awam yang berada di situ. Salah seorang daripada suspek bertindak mengeluarkan kayu golf dan membuat ugutan jenayah terhadap seorang lelaki yang cuba meleraikan pergaduhan itu. Tidak beberapa lama kemudian, anggota dari bahagian siasatan jenayah dan unit kereta peronda MPV Ibu Pejabat Polis Baling tiba di lokasi lalu menahan suspek berusia 19 tahun pada jam 12.30 tengah hari. Datuk Kamrul Zaman memaklumkan tidak lama selepas itu polis menahan rakan suspek berusia 27 tahun di sebuah rumah di Ladang Kupang untuk membantu siasatan. Susulan penahanan kedua suspek, polis merampas kayu golf dan kereta Proton Saga yang digunakan suspek dalam kejadian itu. Kes disiasat mengikut Seksyen 506 Kanun Keseksaan dan Seksyen 6 Fasal 1 Akta Bahan Letupan, Kakisan dan Senjata Berbahaya 1958. Kedua suspek direman 4 hari. 700 penduduk di Bandar Tasik Senangin, Lengging dekat Negeri Sembilan membantah usaha mengambil alih sebahagian tanah seluas 10.5 hektar yang telah diwartakan sebagai tanah perkuburan orang Islam. Wakil penduduk Mustaqim Mustaza berkata pihaknya difahamkan oleh AJK Surau bahawa sebanyak 0.8 hektar tanah berkenaan mahu dijadikan tapak perkuburan bukan Islam. Memorandum bantahan telah dihantar kepada Exco Sumber Manusia, Perladangan dan Hal Ehwal Bukan Islam Negeri Sembilan, J. Arul Kumar, serta turut dipanjangkan kepada Menteri Besar dan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Berdasarkan pertemuan dengan YB Arul semalam, dikabarkan mereka ingin memohon sebanyak 2 ekar untuk dijadikan tapak perkuburan India Kristian. Dan kami juga dimaklumkan permohonan itu atas dasar tanah kami ni besar. Jadi dia orang nak minta 2 ekar saja. Cuma itulah, kami seperti yang terkandung dalam memorandum, kami membantah dan kami berharap tanah yang telah diwartakan ini tidak diganggu dan mungkin pihak kerajaan negeri boleh memberikan tanah alternatif kepada mereka. Beliau berharap tanah yang telah diwartakan untuk tapak kubur orang Islam itu tidak diganggu-gugat dan mohon supaya pihak kerajaan mencari tanah alternatif di tempat lain. Terdapat lebih 1,000 rumah di kawasan perumahan berkenaan yang mana 95%-nya adalah penduduk Islam. Jelas beliau buat masa ini jenazah penduduk di situ akan dikebumikan di tanah perkuburan Sungai Macang Hulu yang terletak kira-kira 2 km dari Bandar Tasik Senangin. Disebabkan qaryah mereka belum ada masjid, maka soal khairat kematian bernaung di bawah qaryah Masjid Sungai Macang Hulu dan secara tidak langsung menumpang di tanah perkuburan mereka. Penyelia kontrak di Kompleks Bersepadu Pengerang dijatuhi penjara 3 tahun, denda RM16,000 atau penjara 6 bulan dan 2 sebatan selepas tertuduh Muhammad Zahazan Zainun, 45 tahun, mengaku bersalah atas 2 pertuduhan memperdaya 2 rakan sekerja untuk mendapatkan sumbangan pada 3 September lalu.
Tertuduh didapati menipu rakan sekerja dengan cara memperdaya, mengatakan bahawa ahli keluarganya telah meninggal dunia akibat COVID-19 sedangkan ia tidak benar dan mendorong mangsa memasukkan wang berjumlah RM7,857 ke dalam akaun bank tertuduh sebagai derma. Tertuduh juga didakwa memperdaya seorang lagi rakan sekerja dengan mengatakan hal sama sehingga mendorong mangsa memasukkan wang berjumlah RM500 ke dalam akaun bank tertuduh sebagai sumbangan. Kedua-dua kesalahan dilakukan tertuduh pada 3 September lalu antara jam 5.20 petang hingga 9.25 malam di Pejabat Bahagian Keselamatan Kompleks Bersepadu Pengerang. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Terdahulu, suspek ditahan selepas disyaki menyebarkan berita palsu kononnya kehilangan 14 ahli keluarga akibat COVID-19 didapati meraih sumbangan berjumlah RM91,000. Di Melaka, bekas penolong pegawai tadbir Jabatan Agama Islam Melaka JAIM direman 5 hari selepas dipercayai menyeleweng kutipan bayaran lebihan gaji guru kontrak jabatan itu bernilai lebih RM195,000 4 tahun lalu. Suspek berusia 36 tahun itu ditahan sehingga Ahad bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 18 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM 2009. Suspek dibawa ke pekarangan Kompleks Mahkamah Air Keruh kira-kira jam 8.35 pagi sebelum dibawa keluar sejam 30 minit kemudian. Difahamkan suspek semasa bertugas sebagai penolong pegawai tadbir di Pejabat Pengurusan dan Sumber Manusia JAIM telah mengemukakan dokumen yang mengandungi butiran palsu bayaran balik emolumen terlebih bayar berjumlah RM195,765.75. Bayaran itu sepatutnya diserahkan kepada bahagian kewangan. Bagaimanapun, suspek yang ditugas menguruskan hal berkenaan gagal berbuat demikian. Jika sabit kesalahan, suspek yang kini bertugas di sebuah matrikulasi di Johor boleh dikenakan denda 5 kali nilai suapan atau RM10,000 mengikut yang mana lebih tinggi dan penjara tidak melebihi 20 tahun. Sementara itu, Pengarah SPRM Negeri Muhammad Syahril Cik Saad ketika dihubungi mengesahkan penahanan suspek berkenaan, siasatan lanjut berhubung kes itu sedang dijalankan. Di Kelantan, seorang pejabat awam direman 6 hari untuk membantu siasatan kes rogol membebitkan anak tirinya yang dipercayai berlaku sejak 3 tahun lalu. Lelaki berusia 38 tahun itu direman bermula hari ini sehingga Isnin depan untuk siasatan mengikut Seksyen 376B Kanun Keseksaan. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Kota Baru Assistant Commissioner Abdul Rahim Daud ketika dihubungi berkata lelaki itu ditahan di rumahnya di Jalan Gucil Bayam jam 5.30 petang semalam. Penahanan itu susulan laporan polis yang dibuat mangsa yang berusia 14 tahun yang mendakwa dirogol bapa tirinya sejak usia 11 tahun dan kejadian terakhir 8 pagi kemarin. Mangsa menceritakan kejadian itu kepada ibu saudaranya sebelum dia tampil membuat laporan polis bersama ibu kandungnya. Gadis yang tinggal bersama ibu dan bapa tirinya sejak 2014 mendakwa kejadian berlaku ketika ibunya tiada di rumah. Menurut mangsa, dia tidak menceritakan kejadian itu kepada sesiapa kerana takut dengan ugutan suspek. Mangsa kemudian dibawa ke Hospital Raja Perempuan Zainab II bagi rawatan dan pemeriksaan lanjut oleh pegawai perubatan. Terdapat kesan koyakan baru dan lama pada kemaluan mangsa. Kes disiasat mengikut Seksyen 376B Kanun Keseksaan. Jika sabit kesalahan, penjara tidak lebih 30 tahun dan sebatan. Si kecil rayu sumbangan. Bertemu kembali, kawasan Lembah Kelang iaitu Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya beralih ke fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN bermula Jumaat ini. Antara kelonggaran yang diberikan adalah rentas daerah dibenarkan kepada individu yang telah lengkap menerima 2 dos vaksin. Pasangan suami isteri jarak jauh yang lengkap divaksin dibenarkan untuk merentas negeri. Ibu bapa yang telah mendapat 2 dos vaksin dibenarkan merentas negeri untuk berjumpa anak mereka yang berusia di bawah 18 tahun. Aktiviti pelancongan hanya dibenarkan dalam negeri yang sama yang melibatkan penginapan di hotel dan homestay bagi individu yang telah lengkap 2 dos. Selangor, Kuala Lumpur dan Putrajaya digabungkan sebagai satu kawasan jangkitan yang sama.
maka pergerakan antara negeri-negeri ini adalah dibenarkan dan tiada lagi sekatan jalan raya. Satu farmasi di Kedah diberi tempoh 7 hari untuk mematuhi harga runcit maksimum kit ujian pantas antigen COVID-19 ujian sendiri iaitu RM19.90. Farmasi di Alur Star itu dikesan menjual harga RM39.90 dengan memberi alasan ia adalah stok lama. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HAP Kedah, Raymond Verak berkata, sekiranya gagal berbuat demikian, peniaga boleh dikenakan tindakan mengikut Seksyen 11 Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011. Jadi kita nasihatkanlah mana-mana peniaga yang masih ada stok lama yang harga tinggi tu supaya dapat berundinglah dengan pihak pembekal kan, supaya dapatkan rebate apalah. Sebab this regulation kita terpaksa patuhilah, dah ditentukan oleh pihak KPDN HAP dan juga Kementerian Kesihatan. Terdahulu, Raymond melakukan pemeriksaan harga kit ujian kendiri COVID-19 di beberapa farmasi di Alor Star. Jika sabit kesalahan, penalti RM100,000 atau penjara tidak melebihi 3 tahun atau kedua-duanya sekali atau dikompaun RM50,000. Manakala syarikat pula boleh didenda RM500,000 atau dikompaun RM250,000. Bermula Ahad lalu, KPDN HAP menguatkuasakan harga runcit maksimum kit ujian pantas antigen COVID-19 ujian sendiri sebanyak RM19.90 manakala RM16 bagi harga borong maksimum seunit. Lain pula di Pulau Mutiara, KPDN HAP Pulau Pinang mengeluarkan 3 notis kepada peniaga dan pembekal ayam di Nibung Tebal berhubung kenaikan harga ayam di negeri itu. Pengarah KPDN HAP Negeri, Muhammad Ridwan Abdul Ghaffar berkata, notis itu dikeluarkan bagi mendapatkan maklumat sekaligus menyiasat mengenai kenaikan harga ayam terbabit. Muhammad Rizwan berkata kenaikan harga ayam di negeri itu dikesan sejak Ogos lalu dengan harga paling tinggi dikesan ialah RM10.30 sekilogram, manakala paling rendah ialah RM5.99 sekilogram. Sekarang ini kita telah keluarkan 3 notis di kawasan Nibung Tebal. Ya. Kita sebenarnya kita telah kesanlah berlaku bermula daripada Ogos sehingga September ni ada kenaikan sedikit kenaikan dan kita bertindak pantaslah untuk dapatkan maklumat harga daripada pihak pembekal sebelum kita ambil tindakan yang selanjutnya lah. Peniaga dan juga pembekal. Kita nak kesan rantaian. Media sebelum ini melaporkan berlaku kenaikan ketara harga ayam segar di pasar-pasar awam di seluruh negara. Harga ayam segar dilaporkan mencecah RM10 sekilogram sejak minggu lalu. Usianya baru 38 hari, tapi bayi comel itu menghidap jantung berlubang jenis ventricular septal defect VSD. Muhammad Firash Farhan Shah Ahmad Ridwan dikesan menghadapi masalah tersebut selepas 3 hari dilahirkan di Hospital Seri Manjung, Perak. Ibunya Syahzarina Muhammad Safian, 40 tahun, yang menetap di Kampung Teluk Air Tawar berkata terdapat 2 lubang masing-masing sebesar 4.5 dan 2.3 mm pada jantung anak kelimanya itu yang perlu ditampal. Muhammad Firash Farhan Shah dikesan menghadapi masalah jantung selepas mengalami jaundice atau demam kuning. Ada 2 lubang, satu kecil, satu besar. Sebab hari tu dapat kesan pun kat NICU tu. Dia sesak nafas kan. Lepas tu dia orang scan. Tu dah kata kena bawa ke IJN pula. Menurut Syahzarina, mendengar berita tersebut, dia sekali lagi dirundung rasa takut kerana anak keempatnya, Firdanur Alisha, juga pernah dikesan menghidap masalah tersebut 4 tahun lalu. Katanya pengalaman itu sedikit sebanyak meninggalkan trauma kepada mereka sekeluarga. Sementara itu, suaminya Ahmad Ridwan Aziz berkata, dengan pendapatan sebagai nelayan kecil sekitar RM600 sebulan, sukar untuk mereka menampung kos rawatan tersebut. Menurut Ahmad Ridwan, 41 tahun, dia dimaklumkan kos perubatan Muhammad Firash Farhan Shah adalah sebanyak RM35,000.
Berita tersebut sangat merungsingkan ditambah dengan tiada kenderaan untuk berulang-alik ke Institut Jantung Negara IJN untuk rawatan anaknya itu. Sekarang ni saya perlukan dari segi inilah kewangan untuk biaya dia punya kos rawatan dia lah, ulang-alik dia ke IJN dengan kos pembedahan dia. Buat masa sekarang ni tengok dalam sebulan sekali. Ini pun dalam 23 bulan ni kita akan ke IJN lagi lah. Kalau pergi ke IJN biasa nak apa? Kenderaan sendiri. Cuma sekarang ni saya pun kenderaan tak ada kan, agak orang. Orang ramai yang ingin membantu boleh menyalurkan sumbangan ke akaun BSN Syahdarina yang tertera atau hubungi talian 016 730 7327. Pembinaan Kompleks Pendidikan Islam Al-Sofa di Seremban bakal melahirkan 3,000 penghafal Al-Quran menjelang 2025. Alhamdulillah, ini satu usaha murni Yayasan Sofa dalam melahirkan generasi Al-Quran. Terima kasih Al-Sofa memberi peluang kepada rakyat Malaysia untuk berinfak mengumpul saham akhirat. Ayuh kita bersama Yayasan Sofa. 10,000 kotak pelitup muka Himaya disasar terjual menerusi kempen kutipan dana untuk Majlis Kanser Nasional Makna. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Anggun Kiranas Yang Berhad, Datuk KK Chua, kempen tersebut dilaksanakan sempena Bulan Kesedaran Kanser Payudara Oktober depan dan sokongan kepada mereka yang berjuang menentang penyakit tersebut. Jelasnya, mereka menampilkan warna baharu berasaskan merah samar iaitu Blush Rose yang dilihat bertepatan dengan kempen Pink Ribbon dalam meningkatkan kesedaran awam mengenai bahaya kanser payudara. Dan kita purposely letak sekarang untuk launching. Kenapa? Sebab warna ini kita nak coincide dengan kita punya Pink October punya kempen. Di mana sebagaimana yang diorang sudah tahu, kita kerjasama dengan Makna untuk buat dermaan. Tiap-tiap kotak yang dijual melalui Himaya atau International punya website, kita akan derma RM2 untuk Makna. So sebab saya punya site ialah Makna ni, kita punya hashtag adalah hashtag Pink Bermakna. Tambahnya, kempen tersebut telah bermula semalam dan akan berlangsung hingga 31 Oktober depan. Dalam hal itu, Duta Himaya, selebriti Rosita Cik Wan, menyambut baik kempen kutipan dana untuk Makna yang dilihat dapat membantu pesakit kanser yang memerlukan lebih-lebih lagi semasa pandemik COVID-19. Saya memang menyokong penuhlah Himaya bersatu dengan Makna dalam hal-hal yang memberikan manfaat kepada mereka yang memerlukan. So, collaboration yang sebegini memang harus dipuji. InsyaAllah saya akan bantu setakat yang mampulah untuk orang kata melariskan jualan emas ni supaya kita dapat donate lebih banyak kepada Makna. Sementara itu, pengurusan besar Makna Farahida Muhammad Farid mengakui dana sumbangan yang diterima pihak mereka berkurangan sejak pandemik melanda. Justru dengan kempen yang dijalankan oleh Himaya, beliau yakin kempen tersebut akan membantu lebih ramai pesakit kanser, terutamanya golongan B40. So we have seen a reduction of about 6% reduction in the amount of donation that we have received. Normally we would receive. Sejak pandemik kan kita terima lebih peningkatan of more than about 20% of people who need help. So daripada katalah tiap-tiap bulan dulu it was about 500,000, sekarang dah naik. It has gone up to 600,000, 700,000, 800,000 a month. Sebab ramai kan yang orang memerlukan bantuan. Setiap pembelian bagi kempen kutipan dana untuk Makna hanya sah dilakukan menerusi laman Shopee Himaya Mai dan website himaya.international sahaja. Pembelian tersebut juga terhad untuk pelitup muka Himaya yang berwarna Blush Rose dan Apricot Dream sahaja. 41 banduan narkotik maut.
Bertemu kembali, kebakaran di sebuah penjara di Tangerang, Indonesia mengorbankan sekurang-kurangnya 41 nyawa. Menurut laporan media tempatan, 8 bangsa cedera serius manakala 72 lagi cedera ringan. Kebakaran berlaku pada awal pagi ketika kebanyakan banduan sedang tidur. Menurut Ketua Polis Jakarta, pasukan penyelamat berjaya memadamkan api yang sebahagian besarnya berlaku di satu blok yang menempatkan banduan kesalahan berkaitan dadah. Pasukan keselamatan berjaya memindahkan sebahagian mangsa yang lain ke tempat lebih selamat. Banduan yang cedera parah dihantar ke hospital awam untuk menerima rawatan, manakala mereka yang cedera ringan dirawat di klinik kesihatan. Pihak berkuasa masih menyiasat punca sebenar kebakaran dan dia disyaki berpunca daripada litar pintas. Sekurang-kurangnya 18 nelayan dilaporkan hilang manakala hampir 2,000 mangsa terkandas di pelabuhan Masbate, Filipina akibat taufan Konson yang membadai pantai timur negara itu. Lebih membimbangkan, taufan Konson telah mencapai kelajuan angin maksimum 100 km sejam setelah 4 kali membandai daratan sejak Isnin lalu. Setakat ini tiada kematian dilaporkan. Bagaimanapun, gangguan bekalan elektrik menjejaskan sebahagian besar wilayah itu. Turut dilaporkan banjir di beberapa kawasan sekitar Bandar Tacloban. Amaran diberikan ekoran angin kencang dan hujan lebat yang boleh mengakibatkan kemusnahan dalam tempoh 18 jam. Dalam pada itu, angin kencang turut dijangka melanda Manila, ibu negara Filipina dalam tempoh 36 jam akan datang. Secara puratannya, Filipina dilanda 20 taufan setiap tahun selain sering berdepan gempa bumi akibat kedudukannya yang terletak di lingkaran api Pasifik. Sekurang-kurangnya 17 pesakit maut setelah bekalan elektrik dan oksigen terputus susulan banjir di sebuah hospital di Tula de Allende, Mexico. Banjir berlaku susulan hujan lebat yang melanda sebahagian besar negara itu. Menurut pihak berkuasa, hujan lebat mengakibatkan air sungai melimpahi tebing di bandar tersebut. Pengurus besar Institut Keselamatan Sosial Mexico melaporkan bekalan elektrik dan oksigen terputus susulan air yang naik secara mendadak. Jelasnya, baki 40 pesakit di hospital tersebut masih selamat dan dipindahkan ke hospital lain termasuk pesakit COVID-19 yang memerlukan bantuan oksigen. Anggota tentera dan kaki tangan Jabatan Bekalan Tenaga dikerahkan bagi membantu mangsa kejadian. Bencana itu turut mengorbankan 2 nyawa di pinggir bandar Mexico. Laporan itu tadi mengakhiri Berita Al-Hijrah malam ini. Saya Adi Akmal Syarum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.